Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan mereka itu, di kala mana dibaringkan jenazahnya, dihadapkan mukanya ke kiblat. Di saat itu tiba-tiba keluar daripada mulutnya menyebut, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Kalau sekiranya aku diberi peluang untuk hidup balik di atas dunia, aku akan lakukan balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sebutlah malaikat pada orang yang sebegini, jangan sekali-kali kamu harap kamu akan hidup kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kamu hidup kembali di atas dunia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh, sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dihormati Tuan Nazir, ahli tan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kita diberi peluang untuk kita datang bertamu dalam rumah Allah pada malam ini. Syukurnya saat mana kita, orang lain tidak dipilih oleh Allah, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu di dalam majlis-majlis sebegini. Kita semua tahu bahawa majlis sebegini merupakan majlis yang paling disukai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pesan banyak kali pada sahabat-sahabat dan kita semua, kalau kamu berjalan, tiba-tiba kamu berjumpa dengan taman pada taman-taman syurga, farta' biha. Rasulullah pesan, kamu ambillah kesempatan untuk kamu duduk di tempatnya itu. Kamu duduklah di taman syurga itu. Sahabat-sahabat tanya, apa dia taman syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah sebut majalisil ilm, majlis ilmu, kata Rasulullah. Majlis ilmu ini merupakan di antara taman pada taman-taman syurga. Syukurnya kita di antara orang yang dipilih oleh Allah. Di saat mana orang lain sedang kelam kabut dengan urusan dunia yang tak berkesudahan, namun kita dipilih oleh Allah untuk kita datang sekejap, duduk seketika di antara maghrib dan isyak. Yang kita tahu bahawa kita duduk ini bukan kerana semata-mata nak kepada yang disebut dengan menghabiskan masa kita, tidak. Tetapi kita datang ni kerana kita tahu perjalanan hidup kita ini tak berakhir di sini saja, tetapi perjalanan kita ini kena hidup lagi di alam yang jauh lebih besar daripada alam yang kita tinggal sekarang ini.
yang disebut dengan alam barzakh. Sekejap lagi yang kita akan lalui. Kita akan hidup lagi di alam mahsyar yang diajar pada kita dan disusun pada kita. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam syurga ataupun alam neraka. Orang yang cerdik, orang yang akan fikir panjang dalam hidupnya. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa hidup dia dalam keadaan dia tak fikir untuk hidup di dunia saja, tidak. Tetapi dia akan fikir, aku mesti hidup sampai ke akhirat Allah. Disebut dalam doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, aku bukan nak hidup di dunia saja, tidak ya Allah. Tetapi yang besar dalam hidup aku insyal akhirah. Hidupnya aku di akhirat nanti ya Allah. Hidup di akhirat ni bagaimana dalam hidup kita ni? Hidup yang disebut dengan ikut jalan agama. Kita mesti dapatkan jalan ini dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Para hadirin sekalian, sementara lagi pada saat kita berada ni, kita berada pada masa yang penghujung tahun dalam kalender Islam. Sekejap lagi kita akan masuk dalam kalender baru, dalam kalender Islam. Hari ini kita berada pada 27 Zulhijjah. Kalau mengikutnya dalam 27 Zulhijjah ni, satu peristiwa yang besar yang berlaku pada hari ini mengikut dalam kalender Islam. Apa dia? Yang disebut dengan kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'ah pada waktu semayang subuh. Waktu mana semayang subuh? Dia semayang mengimamkan solat, tiba-tiba datang terekam seorang pemuda yang dengan pisau yang tajam yang disimpan dalam jubah dia itu, dirobeknya perut Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebanyak 11 tikaman yang ditikam itu. Kira-kiranya pada hari yang bersejarah ini, jarang orang kita nak sebut pada sejarah-sejarah begini. Waktu mana kena robek itu, salah satu daripada robekan itu dirodok, yang dirodok itu salah satunya dirobek tersembur keluar perut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ini peristiwa yang terjadi yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu rebah terus. Waktu mana kena rodok dan robek perut ini sendiri. 11 tikaman. Disebutnya dalam sejarah yang berlaku pada pagi 27 Zulhijjah. Saat mana Sayyidina Umar mengimamkan solat, lalu Sayyidina Umar sebut, sahabat-sahabat katanya, Sayyidina Umar, aku telah ditikam. Sayyidina Umar sebut demikian. Tangkap binatang ini, katanya Umar. Sayyidina Umar sebut demikian. Lalu sahabat-sahabat kepung Abu Lu'lu'ah. Bila kepung Abu Lu'lu'ah tikam pula. Seramai 11 orang pula ditikam. Dan rebah terus, gugur seramai 6 orang syahid di tempat itu. Kemudian lepas pada itu, dalam sejarah yang sebutnya, Abu Lu'lu'ah tengok dia tak berjaya nak keluar daripada kepungan itu, lalu ditikam diri dia sendiri. Bila ditikam diri dia sendiri dan dia bunuh diri dia sendiri, dia mati. Dan di tempat kejadian itu, Sayyidina Umar pada siang hari diusung balik saja ke rumah. Kemudian siang hari lepas pada waktu zuhur 27 Zulhijjah, dia mengucap 2 kalimah syahadah dan dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ini kalau kita nak ingat pun boleh, tapi untuk dijadikan pengajaran, sebaik-baiknya kita jadi ingatan dalam hidup kita berhadapan dengan orang munafik yang telah membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada bila tanggalnya? Pada hari ini. Sejarah yang berlaku 27 Zulhijjah. Cuma orang kita tak perasan. Kita ni tak berapa ingat. Akhir-akhir ni kita ingat sejarah apa dia yang disebut dengan Hari Ibu Sempena Mother Teresa, kita sebut demikian. Orang kita ingat tentang hari bapa. Orang kita ingat hari-hari tertentu. Hari jururawat, hari itu, hari ini yang kita sebut. Tapi hari yang wafatnya Sayyidina Umar, kita tak ingat sejarah yang berlaku. Kerana puncanya, kerana kita lama sangat berada dalam kalender yang disebut dengan Masihi. Kita tidak berada dalam kalender Hijri. Kalender Hijri ini merupakan kalender yang paling tepat dalam hidup kita ni dibandingkan dengan kalender yang disebut dengan Masihi. Kalender Hijri tepat tak tepat, kita tengok bulan Ramadan Al-Mubarak.
Ramadan Al-Mubarak tu kita boleh tengok dah yang disebut dengan awal Ramadan, dan kita nampak anak bulan pada satu Syawal, menunjukkan kalender ini jauh lebih tepat dengan peredaran masa dibandingkan dengan kalender Hijri. Kalender Hijri ini sampai peringkat kadang-kadang mereka menganggap bulan Disember merupakan bulan akhir dalam kalender mereka ini, dan mereka letakkan bahawa musim itu musim salji. Tahu-tahu tak turun salji. Turun salji pada bulan yang lain, menunjukkan bahawa kalender Masihi ini tak tepat dibandingkan dengan kalender Hijri yang jauh lebih tepat. Tapi sayang, oleh kerana kita lama sangat dalam kalender Hijri, kita tak perasan umur kita ni semakin berkurangan. Masa kita ni semakin dekat dengan menghadap di hadapan Allah. Kita sentiasa diingatkan tentang tahun baru kalender Masihi, yang menyebabkan kita ditanam dengan cita-cita, ditanam dengan angan-angan. Padahal masa kita semakin berkurangan untuk saat kita menghadap depan Allah. Hari ini di kalangan kita, kalau orang tanya pada dia, "Pak Cik, berapa umur Pak Cik sekarang?" Dia akan jawab, "Baru 64 tahun." Kita jawab, "Tak Pak Cik, sebenarnya umur Pak Cik bukan 64 tahun, tetapi umur Pak Cik dah 66 tahun. Mengikut kalender Hijri, Pak Cik dah berusia 66 tahun." Ada di kalangan anak-anak muda kita, kita tanya, "Berapa umur kalian sekarang?" Dia jawab, "Baru 32 tahun." Sebenarnya tak. Dia bukan berusia 32 tahun. Dia sudah berusia 33 tahun. Dia tertinggal setahun dalam kehidupan dia yang dijadikan oleh Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini sendiri. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa yang perlu sangat Islam ni dia suruh ingat tentang masa dalam hidup kita. Islam dia nak suruh kita ambil berat terhadap masa. Sehingga kan tiap-tiap kali mana kita baca ayat Al-Quran Karim, Allah akan cerita tentang masa di awal-awal ni. Kita buat contoh, surah yang cerita tentang masa jelas-jelas Allah sebut wal asr, demi masa. Demikian juga dalam Al-Quran Allah gunakan kalimah wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha. Sering kali Allah Subhanahu wa taala sebut cerita tentang masa dalam hidup. Kenapa Allah sebut tentang masa? Ulama-ulama sebut nak suruh kita hidup ini jangan sampai peringkat kitanya satu ketika nanti timbul penyesalan dalam hidup. Timbul penyesalan dalam hidup. Dalam hidup kita ni, sekarang kita tak rasa menyesal dengan masa-masa yang kita lalui. Tapi ada satu masa nanti kita akan menyesal. Menyesal bila? Bila kita sampai ajal di kalangan kita. Sekarang kita tak rasa menyesal kerana kita tak sampai lagi ajal. Bila sampai masa untuk kita dihadapkan di hadapan Allah, tiba-tiba penyesalan mula datang. Hari ni kita tak rasa kita menyesal. Kita tak rasa bernilai terhadap masa. Masa ni akan bernilai bila? Bila kita tengok malaikat maut mula berdiri di hadapan muka kita. Malaikat maut mula berdiri di hadapan muka kita. Waktu mana malaikat maut mula berdiri di depan muka kita, malaikat maut mula sebut, "Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Bila mereka mula sebut saja begitu, mula tergamam terus. Allah cerita saat mana mereka mula istihar saja sampai masa untuk kamu menghadap di hadapan Allah. Kebanyakan mulut-mulut manusia sebut apa dia? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Jangan bagi mati. Inilah penyesalan yang pertama dalam hidup. Tak pernah sesesal ini dalam hidup. Bila tengok saja malaikat maut mula sebut, "Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Lalu dia akan sebut, "Malaikat, boleh tak sekejap malaikat? Tangguh sekejap. Jangan bagi mati lagi." Kenapa jangan bagi mati lagi? Fa as-saddaqa. Sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tak tangguh dah bila sampai ajal pada seorang itu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan lakukan jika ditangguh saat kematian dalam hidup.
Kita sebut malam ni tentang masa. Di saat mana kita nak menyambut tahun baru dalam kalender Islam. Masa yang telah berlalu ni, jangan ingat dia berlalu begitu saja, tidak. Masa yang kita nak lalui yang akan datang nanti, jangan kita rasa macam tahun-tahun yang sudah saja, jangan. Tetapi kita kena ingat, setiap masa yang kita lalui ni merupakan saat-saat yang bernilai dalam hidup kita. Paling berharga yang kita lalui ni. Jangan habiskan masa kita dengan begitu saja, jangan. Dalam hidup kita. Kerana penyesalan itu akan datang. Siapa yang tak jaga masa, dia akan menyesal dalam hidup ni. Menyesal kali yang pertama bila? Sering kali saya sebut dalam hidup ni, menyesal kali yang pertama bila tengok malaikat maut. Bila nampak malaikat maut, menyesal. Tak kira dia raja ke, dia ustaz ke, dia yang berhormat ke, dia ketua kampung ke, dia siapa pun, bila tengok malaikat maut, dia menyesal terus. Bila dia menyesal, dia minta tangguh. Malaikat maut jawab terus, Allah tak tangguh dah nyawa kamu bila sampai masa. Bila begitu, malaikat mula masuk. Masuk saja dalam toilet kita, malaikat mula istihar terus. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dah. Kita hidup atas dunia ni, kita lari daripada apa? Bukan lari daripada LHDN, tak? Kita lari atas dunia ni bukan kita lari daripada polis, tak? Kita lari atas dunia bukan lari daripada SPRM, tak? Tapi lari daripada apa? Lari daripada mati. Hidup atas dunia ni, lari jangan bagi sempat mati je. Hidup ni, kalau tuan-tuan ada masa kan, tuan-tuan tengok orang jogging tiap-tiap pagi tu kan. Yang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tegur orang jogging tu. Jogging-jogging ni lari daripada apa, kita tanya. Dia mesti jawab, lari daripada mati, dia jawab. Orang yang kita tanya, orang yang makan pagi-pagi kan, makan ubat tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi itu makan ubat secekak tiap pagi ni. Kalau kita tanya dia, makan ubat banyak-banyak ni untuk apa ni? Dia jawab, biar lambat mati sikit ustaz, dia jawab. Hidup ni lari daripada mati je. Bila mereka mula masuk, dalam tawadan tersebut, mereka kata, yang ni yang kamu lari. Yang ni yang kamu lari dalam hidup kami. Allah sebut, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat manusia ni yang cuba melarikan diri daripada kematian, fa innahu mulaqikum, bagi tahu pada mereka kematian itu mengejar mereka. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian waktu mana dikejar tersebut, kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu akan diderahkan balik setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk saja malaikat ni, masuk terus ke hujung kaki kita terus. Sampai di hujung kaki itu, mula tarik terus. Tarik roh kita ni. Naik. Syaitan pula pujuk. Syaitan kata, relax bro, relax, katanya syaitan. Kamu tak mati lagi ni, syaitan sebut. Kamu lambat lagi nak mati ni. Ni baru di hujung kaki baru ni. Pujuk. Roh kita ni naik. Kita terkeliru. Syaitan sebut, jangan taubat ya, jangan taubat. Baru hujung kaki, baru hujung kaki. Kalau kita nak taubat waktu tu kita boleh? Boleh. Tapi oleh kerana hidup ni mereka kan tak percaya yang kita ni akan menghadap depan Allah. Tak percaya yang umur kita sudah tersisa dalam hidup kita. Tak sedar yang masa kita semakin hampir untuk dihadapkan di hadapan Allah. Naik sampai ke lutut. Masuk kumpulan yang kedua, tarik. Daripada lutut naik sampai ke pinggang. Daripada pinggang digentak naik sampai ke halkum. Sampai di pinggang tu, saya biasa sebut dalam kitab-kitab sebut, bila sampai di pinggang tu, sampai saja di pusat kita ni, roh kita ni tiba-tiba turun balik ke bawah. Turun tu, tengah-tengah turun tu, dah sejuk di pusat kita ni, turun. Tengah-tengah turun tu, syaitan sebut, kan aku dah kata, tak mati lagi, kata syaitan. Syaitan sebut, tu, kamu rasa sendiri tu, dia sedang turun. Bila tengah-tengah turun tersebut, tiba-tiba, sampai ke bawah tu,
ada bawah sampai ke bawah kemaluan kita, tiba-tiba dia gentak naik, zup naik untuk gup sampai ke halkum terus. Baru tersedar Allah mati. Allah mati itu, bila terjaga mati itu, keluar kataan penyesalan kali yang kedua. Kali yang kedua menyesal dia akan sebab apa dia? Qala inni tubtul an. Ya Allah, malaikat, aku taubat sekarang malaikat. Qala inni tubtul an. Malaikat, aku taubat sekarang. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat bila roh kamu direntak sampai di halqum, tiba-tiba kamu sebut, sekarang aku taubat ya Allah. Mereka kata tak ada taubat dah terlewat bro, senang ceritanya. Baru nak taubat sekarang baru nak taubat. Mereka turun terus, mereka jawab terus, kalla, jangan begitu hidup ni jangan begitu. Hidup jangan leka, jangan. Dunia ni melekakan kamu. Innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun. Ni ayat yang Allah cerita. Dunia ni la'ibun, penuh dengan permainan. Sibukkan main game. Main PUBG itu dia panggil. Main PUBG itu 16 jam boleh habis masa dia. Nak tunggu sampai kemenangan. Main tak tahannya tua-tua pun main game juga. Yang tua-tua main Candy Crush dia panggil. Yang habis masa dalam hidup. Hidup dalam keadaan la'ibun walahwun, penuh dengan kelekaan dalam hidup. Dunia ni melekakan kamu. Kamu jangan ingat main-main pada diri kamu. Ramai mana yang terleka tu, yang sedang hanyut dalam hidup ni. Kemudian wazinatun, penuh dengan perhiasan. Wa tafakhurun, rasa masing-masing nak berbangga. Hidup atas dunia ni, nak rumah besar, nak kereta mewah, nak jawatan itu, nak kedudukan ini. Wa tafakhurun, hidup ini. Kalla, mereka sebut jangan begitu. Kamu jangan begitu. Iza balaghatit taraqi, ketika mana dia gentak roh kamu sampai di halqum. Wa qila man raq, mereka tanya balik, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Sekarang dah sampai dah masa. Bila sampai masa, wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik? Wa dhanna annahu al-firaq, baru perasan, mati dah aku. Habis aku. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq, mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, pandang, semua tak kena dah. Habis aku. Habis dah perjalanan hidup. Zuk keluar. Bila roh ni keluar, masuk perjalanan kejap je saat kematian. Menghadap depan Allah. Allah isytihar terus, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni di kalangan ahli syurga Illiyin. Bila naik saja jumpa dengan Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Neraka sijin ni turun terus roh ni. Turun berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula berdiri di hujung kepala kita di sini. Bila berdiri saja di hujung kepala kita ni, masing-masing dalam keadaan demikian, kita mula nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita dibuka. Kita sebut pada orang nak mandi jenazah kita, perlahan-perlahan, sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Waktu mana orang usung jenazah kita, kita nampak siapa yang usung jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang nak solat jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana jenazah kita diusung sampai ke kuburan. Bila sampai di kubur, kita nampak berdiri di hujung kaki kita dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila diangkat naik saja, nak diturunkan ke liang lahat tersebut, kita rasa pengalaman yang pertama yang tak pernah dilalui dalam hidup kita, yang disebut dengan himpitan kubur. Kena terus, pam terus. Pam tu kena terus pada setiap di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil ad-darat. Darat maksudnya himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya setiap bayi yang meninggal dunia akan terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut demikian. Dalam riwayat yang lain sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Disebutnya dalam sirah sebut, Sa'ad bin Mu'az waktu mana turunkan jenazah dia dalam liang lahat, kena sekali lepam menjadi halus selai rambut kata Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu lalu kembang balik jenazah dia, kembali balik pada asal. Dia tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur juga, sedangkan dia gugur syahid? Dia gugur syahid di saat mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Macam mana Sa'ad bin Mu'az kena juga dengan himpitan kubur ini? Lalu dijawab, Rasulullah ditanya, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena? Kerana tak bersih air kencingnya. Disebut demikian. Lalu tanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, pernahkah kamu dengar cerita tentang Sa'ad bin Mu'az? Keluarga Sa'ad bin Mu'az jawab, ya, kami dengar dia kena himpitan kubur, dan waktu mana kena sekali, pom sekali tersebut, dia menjadi halus selai rambut. Lalu ditanya, kenapa dengan Sa'ad bin Mu'az? Kerana dia tak bersih air kencingnya. Lalu keluarga dia tanya lagi, macam mana dia tak boleh bersih air kencing dia? Banyak kali sangat ke dia tak bersih air kencing? Keluarga dia jawab, kami dengar daripada Rasulullah cerita pada kami, kerana dia tak bersih sekali saja waktu mana dia pulang daripada permusafiran. Bila dia balik daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Yang menyebabkan, kerana itulah di antara sebab kerana dia kena himpitan kubur. Katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sekali kencing sambil berdiri, tak bersih air kencing dia tadi, yang menyebabkan demikian. Sekali. Kita ni berapa kali dah kita kencing sambil berdiri? Yang kencing sambil berdiri, yang kena kencing tiap-tiap hari tu kenapa? Yang kena kencing tak hancing sampai hari ni tak habis-habis lagi. Nak sebutnya gambaran, yang ni tak tahu berapa kali kena himpitan kubur. Paling mana sekalipun nak sebutnya, bila turun saja liang lahat kita ni, hadap je muka ke kiblat. Hadap muka ke kiblat tu, tutup je liang lahat ni. Nampak dah diri hujung kaki kita ni, bila tutup saja, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tu, bunyi tan sampai paras lutut je. Sampai paras lutut je, bunyi dup 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 dup. Orang tutup liang lahat kita ni, dah berdiri dah depan muka kita. Malaikat muka dan nakir mula halau salat kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau segala-galanya. Tiba-tiba mulut manusia di saat kita sebut terus, qala rabbirji'un, Tuhanku berilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Aku hidup dahulu, aku tertinggal malaikat, tak sempat nak buat. Lalu alim ulama tanya, amalan salih apa yang mereka nak minta ni? Mereka nak buat sangat ni, di kesempatan umur yang berbaki yang kita ada ni, jangan sampai peringkat kita menyesal sebagaimana orang dalam kubur menyesal. Tuan-tuan jangan sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam kubur, jangan tuan-tuan sebut, saya nak hidup balik. Tak ada seorang pun orang mukmin bila masuk dalam kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang mukmin bila tanya pada dia, nak hidup? Tak nak, tak nak. Orang mukmin bila malaikat tanya, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka, habis saja renggang kubur ni, lapang kubur ni, berubah, kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Nampak sejauh mata memandang. Dalam satu riwayat sebut, sejarak mana? 70 hasta. 70 hasta sama dengan seluas lebih kurang 240 kaki. Kubur ni lapang. Kemudian tumbuh rumput-rumput ni, rumput warna hijau. Datang bauan raihan, semerbak bau wangi sangat. Malaikat pegang jenazah dia, heret sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur tu, melurut kain kapan ni turun. Bila turun kain kapan ni, lalu di saat tersebut malaikat tegur hamba Allah ni, wahai hamba Allah, Allah suruh tanya pada kamu, nak hidup ke tak nak hidup balik? Nak hidup tak? Dia jawab terus, tak nak malaikat, tak nak. Tak ada seorang pun orang mukmin jawab dia nak hidup balik. Kenapa tak nak hidup? Kenapa tak nak hidup? Sakit mati ni, sakarat ini, sakit sakarat itu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur, menjadikan hidup menjadi perit untuk hidup kembali di atas dunia. Tak nak hidup. Tak ada seorang pun yang nak hidup kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid bergegar, bergegas. Orang mati syahid bila tanya pada dia, nak hidup balik? Nak. Nak.
Kenapa nak hidup? Tak sakit mati, tak sakit. Mati ni tak terasa sakarat. Sebab tu kita kan pelik kan. Ada orang di Palestin tu, bila gugur bom tu, berlari masing-masing. Nak mati syahid. Khalid Al-Walid menangis teresak-esak. Bila pulang daripada perang, balik daripada perang, tak gugur syahid, menangis dia. Menangis. Kalau kita ni pergi perang, tiba-tiba tak mati, mesti kita sebut, ye tak mati. Suka kita. Ada orang-orang alim yang faham, bila sampai peringkat diberi peluang, mati dalam keadaan sakit sakarat dengan mati dalam keadaan mati syahid, mana kamu nak? Mati syahid lebih utama. Yang menyebabkan orang mukmin sebut asy-syahidu amanina. Mati syahid ini cita-cita dalam hidup kami. Dalam hidup seorang mukmin. Yang ni yang tak boleh dipadam oleh barat, yang tak boleh dipadam oleh musuh-musuh Islam. Suasana yang mesti ada dalam jiwa kita untuk mati syahid. Cuma di saat mana berada dalam kubur, ditanya pada dia, nak hidup balik? Orang mukmin kata tak nak hidup. Yang peliknya, hamba Allah ni jawab, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Bila sebut hidup kembali ni, kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal. Maknanya apa dia? Dia ni orang Islam ni orang Islam. Dia mesti tahu amalan salih. Lalu alim ulama tanya, amalan salih apa yang perlu kita buat di saat mana umur kita yang dipanjangkan oleh Allah ini? Saya nak sebut sikit malam ni untuk kita sama-sama boleh pegang bersama. Yang pertama, amalan salih yang perlu kita sentiasa mesti dapat, yang disebut hidayah yang datang daripada Allah. Hidayah ni tuan-tuan kena rebut dalam hidup tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tunggu hidayah, jangan. Hidayah maksudnya apa dia? Bimbingan Allah. Mesti kita dapat hidayah dalam hidup. Sebab tu waktu mana kita salat, sentiasa kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah hidup kami ke jalan yang lurus. Hidayah ni maksudnya apa dia? Allah mula bimbing jasad kita daripada bukan Islam kepada Islam, daripada Islam menjadi taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak semua orang dapat hidayah. Hidayah ni pemilik dia siapa dia? Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Allah bagi hidayah. Hidayah maksudnya bimbingan. Dia berbeza dengan taufik. Taufik maksudnya apa dia? Taufik maksudnya ditunjuk saja, dapat petunjuk. Kan biasa orang Melayu kita sebut, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah di sisi Allah. Taufik ilmu tasawuf dia sebut apa dia? Taufik maksudnya bimbingan. Orang tanya, mana masjid Gombak Utara? Kita boleh sebut, pergi straight, kemudian ada kedai-kedai, kemudian tengok sebelah kiri, kemudian tengok belakang tu, ada kubah besar, tu masjid Gombak Utara tu. Kita sebut demikian. Tu baru taufik. Hidayah apa dia? Orang tanya, mana masjid Gombak Utara? Kita pun sebut, pergi straight, kedai-kedai, kemudian tengok sebelah kiri, kemudian tengok ada kubah besar, itu masjid Gombak Utara. Jom, saya bawa. Dia bawa, sampai depan pintu pagar, ditunjuk. Ni masjid. Dia sebut. Ni masjid. Ni dipanggil hidayah. Dalam hidup kita ni, ramai orang tahu malam ni ada ceramah, tapi semua kau boleh datang? Tak semua. Orang tertentu je yang Allah pilih. Allah tarik orang ni untuk diberi hidayah. Kita ni kan, kita tak sangka langsung. Ada orang yang tak sangka malam ni ada ceramah, dia datang tengok orang ramai, apa ni ada ceramah, saya tumpang juga dengar. Maknanya apa dia? Allah hidayahkan dia awal-awal. Dalam hidup ni tak semua orang dapat hidayah. Contoh yang mudah, siapa yang tak dapat hidayah dalam hidup ni? Contoh yang mudah yang disebut dengan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang dekat dengan Rasulullah. Waktu mana dia membesar Rasulullah lepas pada usia 8 tahun. Kemudian Rasulullah nak kahwin, dialah yang bawa pinangan Rasulullah. Waktu mana Rasulullah menjadi Nabi dan juga Rasul, dia yang tahankan Rasulullah. Bila dekat nak wafat, nak mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujuk Abu Talib, pakcik memang jaga saya, tapi pakcik tinggal pakcik seorang lagi tak mengucap pakcik. Pakcik seorang tak mengucap. Mengucap pakcik. Abu Talib menggeleng kepala. Sebutlah pakcik, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Sebut pakcik. Pakcik sebut je, kita pakcik akan selamat. Sebut yang ni je pakcik. Geleng kepala Abu Talib.
Abu Talib sebut, Muhammad, aku tahu agama kamu bawa tu betul. Aku tahu ajaran yang kamu bawa tu betul. Aku tahu syurga tu betul, neraka tu betul, azab kubur tu betul. Tapi biar aku mati dalam keadaan tak beriman pun Muhammad. Menangis Rasulullah. Rasulullah menangis. Rasulullah pegang tangan Abu Talib. Angkat tangan, ya Allah, tolong selamatkanlah pakcik aku seorang ni, ya Allah. Aku sayang pada dia. Menangis teresak-esak Rasulullah. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak layak memberi hidayah pada siapa yang kamu sayang. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Bila Rasulullah rasa demikian, Rasulullah baru tahu benda yang paling bernilai dalam hidup ini ialah hidayah. Hidayah. Sampai Rasulullah pesan, baca doa, minta supaya jangan tertarik hidayah yang telah diberi oleh Allah. Baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini nak sebut gambaran hidayah. Hidayah yang bukan Islam kepada Islam. Kemudian dalam Islam mentaati perintah Allah. Hidayah dua kali ahli ulama sebut demikian. Pertama, hidayah yang daripada Islam kepada Islam. Ni untung kalau kita lahir dalam keadaan sudah Islam. Yang kedua, bila kita dah dalam Islam, kemudian kita diberi petunjuk untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni hidayah yang untung yang kita dapat dalam kehidupan kita. Yang ni dipanggil hidayah yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang dapat. Kita kan sebelum daripada ni ada penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon. Kita sebut jahatnya dia begini dan sebagainya. Tapi bila Allah nak ubah jalan hidup dia, sekejap je Allah tukar, berubah, mendapat hidayah. Akhirnya menjadi ustaz-ustaz, menjadi ustazah-ustazah yang kita tumpang ilmu daripada mereka pula. Ini contoh yang mudah. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang berubah menjadi penyanyi-penyanyi pula, misal contoh. Yang berubah menjadi pelakon-pelakon pula, berubah dalam hidup. Hidup ni sampai peringkat kena baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang pertama, yang kita hidup ni tolong dapat hidayah. Yang kedua, dalam hidup kita ni tolong kita penuhkan masa kita dengan apa dia? Untuk menambahkan ilmu. Menjadikan diri kita semakin berilmu. Hidup ni jangan tak berilmu, tuan-tuan. Sumber ilmu apa dia? Al-Quran. Sumber ilmu. Dalam hidup ni tak ada sumber ilmu yang lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber ilmu. Berilmu. Semakin tiap-tiap hari mesti menambah ilmu. Tuan-tuan jangan tak menuntut ilmu, tuan-tuan. Bahkan saya ulang banyak kali, di kalangan kita, jangan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Al-Quran kali. Tuan-tuan yang tinggal di Gombak Utara ni, jangan ada di kalangan kita yang meninggal dunia saat mana dia tak boleh baca Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan meninggal dunia saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah, tuan-tuan. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk dalam kubur je confirm tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh, malaikat dia jawab. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan tak boleh baca. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, tuan, saya tak boleh baca Quran. Saya takut saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya bimbang saya tak boleh baca Quran. Ini sumber ilmu dipanggil. Saya tak takut, saya bimbang, tolong bantu saya. AJK Masjid jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga, katanya. Jangan jawab demikian. AJK mesti kena jawab, mari kita tolong menolong. Istihar, hari Jumaat istihar. Siapa yang dah boleh baca Quran, tolong daftar dengan AJK Masjid. Mana yang tak boleh baca Quran, tolong bagi tahu juga, supaya kita ketemukan di antara orang boleh baca Quran dengan orang tak boleh baca Quran. Ilmu yang paling asas dalam hidup mesti Al-Quran. Al-Quran dah boleh baca Al-Quran, barulah kita hafal Al-Quran. Hafal ulama kata yang lambat sikit. Boleh baca Al-Quran, kemudian tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Al-Quran kalau tak sempat juga, ambil 2 surah bagi orang lelaki. Kita tengok diri kita ni tak sempat dah ni.
nak habiskan 2 surah je orang lelaki sebelum meninggal dunia. Apa dia? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Orang lelaki 2 surah. Orang perempuan sebelum meninggal dunia 3 surah mesti belajar. 3 surah ni wajib mereka tadabbur. Surah apa dia? Surah An-Nur. Yang kedua surah An-Nisa. Yang ketiga yang disebut dengan surah Al-Ahzab. 3 surah ni surah Rasulullah Sayyidina Umar sebut, ajarilah keluarga perempuan kamu, di kalangan anak-anak perempuan kamu, isteri-isteri kamu, di kalangan adik-beradik perempuan kamu, terada apa dia? 3 surah ini. Katanya Sayyidina Umar. 3 surah, surah An-Nisa, surah Al-Ankab, surah Al-Ahzab dan juga surah An-Nur. 3 surah ini. Belajar. Habis dah ketinyak semua dah. Orang lelaki. Tambah yang ketiga. Apa dia? Tambah untuk hafalan Al-Quran. Menghafal Quran. Kita ni tak kira lelaki perempuan hafal Quran. Sebelum kita menghadap depan Allah, ada 3 surah yang mesti kita hafal. Biar ada dalam dada kita ni 3 surah. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah wal Mun'iyah. Surah yang menghalang daripada azab kubur dan menyelamatkan kita dalam kubur nanti. Surah Al-Mulk ni tak panjang pun, 30 ayat. 30 ayat. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia tidur pada malam tersebut, saat mana dia tidur, tiba-tiba sampai kematian padanya. Di saat itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sampai kematian padanya, dimasukkan dia dalam kubur, dia akan terlepas daripada azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Surah Al-Mulk. Bila dah ingat surah Al-Mulk, senang nak ingat surah Al-Mulk ni. 30 ayat, 1 ayat 1 hari. 1 ayat 1 hari, sebulan kita akan ingat surah Al-Mulk. Kalau kita disiplin dalam hidup kita. Kemudian lepas pada surah Al-Mulk, ingat juga, dah kita panjang lagi umur kita, sambung surah yang kedua untuk kita hafal. Surah yang kedua, surah apa dia? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tak panjang pun, 110 ayat je dia panggil. 110 ayat. Hafal surah Al-Kahfi. Banyak dalam hadis Rasulullah sebut tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Dah kemudian umur kita panjang lagi. Umur kita panjang, tak menghadap depan Allah. Surah Al-Mulk kita dah ingat. Surah Al-Kahfi kita ingat. Sambung surah yang ketiga. Surah yang ketiga ni surah yang paling pendek dalam Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Baqarah dipanggil demikian. Tak panjang pun, jangan buat terkejut. Jangan buat terkejut. Tak panjang. 286 ayat je dipanggil demikian. 286 ayat ni kita mula hafal dalam diri kita. Kenapa? Hafal surah Al-Baqarah. Biar ada dalam dada kita. Kerana Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang ada surah Al-Baqarah, mana-mana rumah yang dibaca dalam rumahnya surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Syaitan tak berani masuk dalam rumah tangga kita. Yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani. Kenapa? Kerana surah Al-Baqarah menyelamatkan keluarga kita daripada gangguan syaitan. Kan kadang-kadang rumah tangga kita kan, malam-malam dengar atas atap bunyi macam benda yang melompat atas atap. Kadang-kadang bau busuk. Kadang-kadang bunyi guli dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang ada benda yang tertutup, bunyi tom-tom, kita cari, tak ada orang. Dengar suara dia panggil kita, tak ada orang. Kita kata, benda apa tu? Atas atap malam-malam. Dia jawab, musang itu musang. Musang. Siang pada musang dipanggil. Musang yang sebenarnya bukan musang. Benda apa yang bunyi atas atap tu? Syaitan yang datang ganggu dalam rumah tangga masing-masing. Baca surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut demikian. Rumah yang baca surah Al-Baqarah terselamat daripada gangguan syaitan. Bayangkan dalam rumah kita baca surah Al-Baqarah terselamat daripada gangguan syaitan. Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak ganggu kita? Ulama-ulama ajar benda demikian. Nak suruh dalam dada kita ni ada surah Al-Baqarah. Bahkan Rasulullah sebut, mana-mana orang yang nak jadi pemimpin, dia mesti ada surah Al-Baqarah. Baru dia layak untuk menjadi pemimpin. Bila orang masuk meminang anak perempuan kita, kita tanya terus, kamu menghafal tak surah Al-Baqarah? Tanya soalan ni jawabnya tak kahwin lah anak perempuan kita jawab. Nak sebutnya, kerana dia layak untuk menjadi pemimpin. Mana-mana orang yang ada surah Al-Baqarah dalam dada dia, selayaknya untuk menjadi pemimpin. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang kita ni malas nak menghafal. Orang kita ni ayat sama je dia menghafal. Inna a'tayna inna anzalna. Sejak muda sampai tua surah yang sama je. Kalau solat dengan orang rumah tu,
sampai waladdallin amin tu, orang rumah kat belakang tu boleh anggap lah, ni inna a'taina, ni inna a'taina. Kita pun baca inna a'taina kal kausar. Orang rumah kata kat belakang, kan dah kata ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Maknanya dalam hidup kita tak berubah-berubah dalam hidup kita. Ni gambaran dalam hidup orang mukmin. Tambahkan ilmu pengetahuan. Yang pertama Quran. Yang kedua baru datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama-ulama sebut, kalau kita tak rasa tak sempat, beriringan ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Jangan sibuk dengan hadis, tertinggal Al-Quran. Ni penyakit baru di kalangan masyarakat kita. Masyarakat kita ni akhir-akhir ni dia sibuk tanya, dalam hadis ada tak? Hadis ada tak disebut? Hadis ni sahih ke tak sahih? Dia tak tanya Quran ada tak Quran. Dalam Quran aja apa dia? Sumber, dipanggil sumber ilmu dalam hidup kita ni melalui ulama-ulama sebut melalui 4 sumber ni menjadi rujukan dalam hidup kita. Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Jangan sandar pada hadis saja, jangan. Ni penyakit di kalangan kita. Ramai orang kita ni dia pergi belajar hadis saja, dia tak belajar pun Al-Quran Karim. Dia tak belajar pun ijma' ulama. Dia tolak qiyas. Rosak terus dalam hidup. Dan hidup kita ni mesti sumber ilmu ni bersandar pada 4 ini. Dalam kehidupan kita, ijma' ulama mesti dipandu dalam hidup kita dengan pandangan alim ulama. Kemudian sama juga dengan qiyas. Ni nak sebutnya orang kita ni belajar sehingga dia mengaku pakai hadis pula tu. Buat malu je orang kita ni. Mana ada kita sebut demikian. Di kalangan orang Melayu kita ni tak ada pakai hadis. Setakat ni tak ada. Dia paling tidak dia mesti hafal 10,000 hadis. 10,000 hadis sampai sanad an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia hafal hadis, dia mesti hafal Al-Quran Karim. Dia mesti ada 30 juzuk Al-Quran dalam kepala dia. Baru boleh dia dianggap pakar hadis di kalangan. Jangan kelentung di kalangan kita, jangan kelentung. Ramai dah kena kelentung di kalangan kita. Yang menyebabkan akhirnya berkelahi sama-sama kita. Kenapa dia? Kerana sibuk dengan hadis saja, tertinggal Al-Quran. Sibuk dengan hadis saja, tertinggal ijma' ulama dan juga qiyas. Yang ni yang menyebabkan rosak di kalangan masyarakat kita yang dipanggil demikian. Yang kedua, tambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebelum kita menghadap di hadapan Allah ini, yang ketiga kena buat apa dia pada diri kita ni? Kita diajar supaya meminta keampunan setiap dosa yang kita lakukan. Minta ampun. Setiap hari yang kita lalui ni mesti minta ampun. Berapa kali sehari kena minta ampun? Sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inni atubu ila Allah aktsara 70 marrah." Aku bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inni atubu ila Allah aktsara 100 marrah." Aku bertaubat pada Allah lebih 100 kali sehari. Dalam Al-Quran Karim Allah cerita banyak minta ampun pada Allah. Siapa yang boleh mengampunkan dosa kamu kecuali Allah? Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ini Allah Subhanahu wa taala sebut, berlari dalam minta ampun ni jangan kamu tangguh-tangguh. Jangan sebut saya nak minta ampun bila? Nanti pencen-pencen minta ampun. Sekarang tak pencen lagi disebut. Dah pencen, orang tanya, dah pencen dah sekarang kan, cepatlah pergi masjid minta ampun pada Allah. Kontrak sambung. Tak minta ampun dalam hidup. Jangan. Dalam hidup kita minta ampun. Minta ampun terhadap dosa. Tidak ada orang yang tak buat dosa. Kullu ibn Adam khata'. Tiap-tiap anda ini semuanya melakukan dosa. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, Rasulullah ajar pada kita orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dalam hidup. 3. Yang keempat, pastikan kita rezeki kita diberkati di sisi Allah. Yang keempat, biar berkat. Rezeki ini biar berkat. Panjang kita hidup, pastikan pada kita dapat rezeki yang diberkati. Dalam hidup kita bukan nak harta benda yang banyak, tapi kita nak rezeki yang berkat. Anda kena faham konsep ini. Dalam hidup kita ni bukan nak rumah besar, tapi nak rumah yang diberkati. Kita bukan nak kereta mewah, tapi kita nak kenderaan yang diberkati. Berkat ni tak ada dalam istilah lain kecuali istilah agama.
Agama Islam dia yang mengajar berkat. Konsep berkat ni apa dia? Satu yang sikit tapi dirasakan banyak. Sesuatu yang sempit tetapi dirasakan luas. Sesuatu yang sukar tetapi dirasakan senang. Itu dipanggil berkat. Siapa yang boleh bagi berkat ni? Allah yang bagi berkat. Satu tiap kali mana kita nak makan, kita baca Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami. Fima razaqtana. Dengan apa yang kamu telah kurniakan pada kami. Bila kita berjumpa dengan orang kahwin, mulut kita akan sebut barakallahu lakuma. Ya Allah, tolong berkatlah kami bagi kamu berdua. Wa barak alaikuma. Dan diberkati di antara satu sama lain. Bila kita bangun sembahyang subuh, tiap-tiap pagi mulut kita akan sebut wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, tolong berkatlah pada kami dengan apa yang kamu kurniakan dalam hidup kami, ya Allah. Buat apa rumah besar tapi penuh hantu raya? Buat apa? Buat apa kenderaan mewah tapi ada driver lagi, duduk belakang lagi tapi masam je dalam kereta. Tak ada nilai langsung. Baiklah orang kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta. Sibuk melambai orang tepi jalan. Mak ayah senyum je dalam kereta sambil makan kopok goreng. Nak sebutnya jauh keberkatan hidup. Dalam hidup kita ni, kita nak biar berkat. Harta benda banyak pun tapi hujung bulan termenung buat apa dalam hidup kita? Yang lebih malang lagi, harta benda banyak, rumah besar, kereta mewah. Bila mati masuk kubur, masuk neraka terus dia. Ada manfaat langsung. Manfaat apa dalam hidup kita jadi demikian? Nak tak nak, biar berkat. Keberkatan dalam kehidupan. 4, saya tak cadar nak cerita panjang. Yang kelima, ulama-ulama sebut, sebelum kesempatan masa yang berbaki ni apa dia? Raihlah rahmat Allah sepanjang masa. Rahmat Allah ni apa dia? Rahmat Allah ni maknanya belas kasihan Allah untuk diri kita. Allah kesian belas untuk diri kita. Allah kesian pada kita. Tengok diri kita. Walaupun kita ni amalan kita sebegini, tapi kita nak biar Allah rahmat pada diri kita. Biar Allah rahmat. Allah kesian. Kesian tengok diri kita. Kita ni Allah susahnya nak buat yang tu, susahnya nak buat yang ni. Lalu kita angkat tangan, ya Allah, rahmatilah dalam hidup aku ni, ya Allah. Ya Allah, kesian belahlah pada aku ni, ya Allah. Bangun tidur malam-malam kan. Bangun tidur ni, tidur lewat, bangun juga nak bangun tahajud. Bila nak bangun tahajud tu, susahnya kita nak bangun tahajud. Tergolek-golek kita, golek-golek. Nak masuk bilik air, nak cari bilik air tu, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding kita. Dalam keadaan susah. Sampai depan pintu bilik air tu, tak boleh mengantuk juga mengantuk. Tidur kita angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Allah ampun tak dosa kita? Allah kan kesian aku tengok hamba ni. Kesian. Tapi jangan buat tiap-tiap malam macam tu dia. Jangan buat tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dia buat macam tu. Golek, tertidur depan bilik air dia. Tapi kita dengan anak kita ni kan, anak kita ni kesian kita. Bila dia mengantuk sangat, kita nak pujuk dia untuk bersahur. Angkat, kita rela angkat. Berat macam mana pun angkat. Sampai depan duduk meja makan tu, bila dia ni tidur juga di meja makan, kita suap juga ke mulut dia. Demikianlah Allah dengan hamba ni. Allah dengan hamba ni buat dosa banyak mana pun, kita buat macam-macam cara dah. Menyakitkan Allah ni banyak benda dah dalam hidup. Tapi tangan kita angkat, terangkat. Kita pun sebut. Kadang-kadang tak boleh nak sebut. Menggigil tangan. Banyaknya dosa aku, ya Allah. Engkau tak boleh sebut banyak sangat dosa aku ni, ya Allah. Rahmatilah aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Berlaku di zaman Imam Ghazali cerita. Nak sebutnya hebatnya rahmat Allah ini. Ada seorang budak muda yang dia berkeluarga suami isteri ni, dosa apa dia tak buat? Dosa buat minum arak, judi, berzina, minum. Dia buat benda demikian. Satu hari dia meninggal dunia di kota Baghdad. Bila dia meninggal dunia, isteri dia bagi tahu pada penduduk kota Baghdad. Suami saya meninggal dunia. Datang mandikan suami saya, tolong uruskan jenazah suami saya. Dia meninggal dunia siang hari, pagi hari. Dia meninggal dunia tersebut, tak ada seorang pun yang datang. Tak ada seorang pun datang. Tak ada orang datang sampai zuhur. Bila sampai zuhur, isteri tunggu, tak ada juga orang datang. Orang kata buat datang buat apa? Dia ni jahat. Semua orang kenal dia jahat. Dia orang Islam, tapi
dikenali dengan jahat dia, minum arak dan sebagainya. Kemudian sampai Zuhur, tak ada juga orang datang. Isteri dia mandi sendiri jenazah suami dia. Mandi, golek jenazah suami dia, kapan jenazah suami dia, kemudian heret di atas pelepah kurma, kemudian letak jenazah suami dia atas pelepah kurma, heret dengan kaldai. Heret dengan kaldai. Imam Ghazali cerita ni sampai dekat dengan hujung kota Baghdad. Hujung kota Baghdad, heret jenazah suami. Ke bumi sendiri, gali kubur jenazah suami dia sebut. Gali, lepas sembahyang asar, dah selesai gali tu, lompat naik. Bila lompat naik, tengok ada seorang alim yang tua datang. Bergegas orang tu. Orang alim tua di kota Baghdad yang dikenali orang kota Baghdad ni. Tengok macam berpeluh orang alim tersebut. Datang ni, tanya terus, ni jenazah suami kamu ke? Katanya isteri tersebut, ya, jenazah suami saya. Kejap disebut. Panggil orang kota Baghdad, bagi tahu ada penduduk kota Baghdad, aku nak sembahyang jenazah hamba Allah ini. Bagi tahu pada dia, bagi tahu pada mereka supaya datang segera. Dia pun bergegas bagi tahu. Orang penduduk kota Baghdad datang. Bila datang saja, lalu katanya Imam Ghazali ceritanya, lalu terus orang tu, hamba Allah yang alim ni, sembahyang terus jenazah hamba Allah ini. Siap sembahyang jenazah, kebumikan cepat-cepat. Lalu ke bumi, selesai ke bumi saja, orang ramai terpa orang alim. Kenapa sembahyang jenazah orang ni? Dia kan zindik, dia kan jahat, dia kan macam-macam dosa yang dia buat. Kenapa kita mandikan, kita salatkan jenazah dia? Orang alim tu jawab, tak. Allah telah mengampunkan dosa dia. Dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Terkejut hamba Allah. Masing-masing terkejut. Macam mana dia boleh terampun dosa dia? Kan kita kenal dia kan. Dia minum arak, dia zina, dia buat macam-macam dosa. Katanya orang alim tu kata, aku pun tak tahu. Lepas Zuhur tadi aku tertidur. Dalam tidur itu, aku dengar satu suara. Seolah-olah mengarahkan aku supaya aku berkejaran ke hujung kota Baghdad ini. Ada satu jenazah yang sedang diseret, yang sedang diheret oleh seorang perempuan, isterinya, untuk dikebumikan jenazah dia. Dia di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dengar suara demikian. Lalu orang ramai tak puas hati. Orang ramai tanya macam mana? Katanya orang alim sebut, tanya isteri dia, amalan apa yang dilakukan oleh suaminya yang menyebabkan dia termasuk di kalangan ahli syurga Allah. Isteri dia sebut, tuan guru dia sebut, orang alim dia sebut, sebenarnya suami saya ni memang dikenali dengan jahat. Tapi 2 minggu sebelum dia meninggal dunia, dia telah mengubah diri dia dalam 3 perkara yang menyebabkan dia terjadi demikian. Apa dia? Katanya orang ramai tanya apa dia? Yang pertama, rumah kami dalam 2 minggu terakhir didatangi 2 orang anak yatim piatu. Bila datang saja rumah kami, arwah suami saya ni, dia akan mandikan anak yatim tersebut, kemudian dia pakaikan pakaian yang cantik, kemudian disuap ke mulut anak yatim piatu ini, bagaikan anaknya sendiri. Orang ramai jawab, biasa je tu, kami boleh buat. Orang ramai sebut demikian. Dia kata tak. Yang kedua, arwah suami saya ni, dia balik-balik dalam keadaan dia mabuk-mabuk. Malam-malam dia balik mabuk tu. Malam-malam dia mabuk. Dia tertidur. Tapi pada pukul 3 pagi, dia bangun saja. Dia akan bangun, dia menginsut di dinding, di bucu-bucu rumah. Dia mandi, kemudian dia menginsut, kemudian dia akan duduk di tepi bucu dinding rumah ni. Kedengaran doa dia sebut, ya Allah, dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku, ya Allah? Dengan dosa-dosa yang banyak yang aku lakukan ini, ya Allah, di sudut neraka manakah kamu akan bakar aku ni, ya Allah? Dia menangis teresak-esak. Dia menangis sampai dia tertidur. Katanya isteri, terdiam orang ramai. Sampai dah kedengaran azan subuh, dia akan bingkang bangun. Dia mandi sekali lagi, dia akan bergegas pergi sembahyang subuh berjemaah. Yang menyebabkan itulah amalan dia yang dilakukan di hujung-hujung perjalanan kehidupan. Orang alim jawab terus, ya, kerana sebab itulah Allah telah merahmati dia dan Allah menjadikan dia di kalangan ahli syurga Allah SWT. Allahu Akbar. Kita ni kan minum arak tak, zina tak, buat jahat pun tak, tapi subuh pun tak juga dipanggil. Ni perangai kita. Yang pelik kita, minum arak kita pun tak, tapi subuh pun tak datang. Bukan orang Gombak Utara lah, ni Gombak Selatan lah dipanggil. Marah orang Gombak Selatan kat ni. Cuma nak sebutnya gambaran dalam hidup kita ni, raihkan rahmat Allah. Macam mana nak raih rahmat Allah? Sebelum kita meninggal dunia ni, minta ampun sepanjang masa.
Minta ampun. Mulut kita ni sebut Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mulut kita ni sebut je sepanjang perjalanan hidup kita ni, ulang dan ulang. Dan yang kesempatan yang kita ada ni, yang keenam apa dia? Tolong banyakkan kita berinfak di jalan Allah. Bersedekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan jangan jadi penyimpan, jangan. Tuan-tuan bersedekah sebanyak mungkin tuan. Berusia umur kita ni, infak tiap-tiap masa. Sedekah tiap-tiap masa dalam hidup kita. Sedekah pada diri kita ni. Harta benda kita ni jangan kita simpan, jangan. Tetapi jadilah seorang yang pemurah dengan agama Allah. Dalam hidup kita kena ingat, tiap kali mana kita bersedekah, bukan kita bersedekah untuk tabung tu, tidak, tetapi kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Yang ni kita kena faham dalam hidup kita demikian. Macam kita duduk dalam majlis ilmu ni kan, elok kita duduk sebegini, tiba-tiba lalu tabung derma. Kebetulan dalam poket kita pula ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa yang RM1 yang masuk. RM1 yang masuk kan. Yang RM50 tu kedai tom yang banyak lagi tu kita sebut. Kita sebut demikian. Di akhirat nanti kita mesti menyesal. Kita mesti menyesal. Kenapa yang aku pergi masuk yang RM1 tu? Kenapa aku tak masuk 2 keping terus? Kita kena letak demikian. Dalam hidup kita ni, segala benda yang kita letak sekarang, kita akan dapat akan datang. Itu konsep dalam hidup kita. Jangan simpan. Jangan jadi orang penyayang terhadap harta orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak kali demikian. Rasulullah kata, jangan kamu jadi penyayang terhadap harta orang. Sahabat-sahabat tanya, adakah orang yang jadi sayang pada harta orang ya Rasulullah? Bersepah di kalangan umat aku disebut. Orang yang begitu. Hidup dia simpan. Bila dia buat kerja, cari harta, cari rezeki. Bila dia mati, dia tinggal untuk orang lain. Kan harta orang, bukan harta dia. Jangan jadi demikian. Jadilah harta kita. Guna dalam hidup kita ni. Tanya lagi, masjid ni nak apa dia? Kerja Islam banyak lagi. Nak apa dia? Benda apa lagi yang perlu? Kita sentiasa menyumbang dan menyumbang. Kita sentiasa memberi di jalan agama. Jangan kita simpan. Orang kita ni ramai di kalangan kita ni. Kita tanya, simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua, Ustaz, dia sebut. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Kebetulan duduk dekat dengan sungai tua pula. Nak sebutnya dalam hidup dia nya, jangan jadi demikian. Dalam hidup kita nya, jangan simpan untuk orang hari tua, jangan. Rasulullah tak pernah ajar pun simpanan untuk bekalan hari tua. Tapi kita diajar supaya apa dia? Simpan untuk bekalan ke syurga. Simpan untuk bekalan ke syurga. Jadilah pemurah. Kerana orang yang dekat dengan menghadap depan Allah, dia nak bersedekah di jalan Allah. Ni tak orang kita ni simpan. Bila pencen je balik kampung. Mula buat rumah besar. Buat rumah besar untuk apa saat mana dia sedang tua? Rugi pada dia. Buat je rumah besar. Dia sedang tua. Siap je rumah besar, beli kereta besar. Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk je rumah besar ni, selesai tersebut, masuk rumah besar seminggu je meninggal dunia terus dia. Dah kereta besar dia, kereta baru dia dapat pada suami baru. Isteri dia pula lepas pada habis iddah, kahwin pula dengan suami baru. Suami baru pula petang-petang bawa kereta baru dia ni, round kawasan kubur dia. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni. Dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu rasa nak jadi hantu maklimah balik ke rumah je rasa. Nak sebutnya menghabiskan masa kita dalam hidup kita, jangan demikian. Kemudian yang akhir sekali, sebelum kita menghadap di hadapan Allah, pastikan keikhlasan sentiasa ada dalam jiwa kita. Menjadi orang yang ikhlas. Belum menghadap depan Allah, membersihkan hati. Hati ni mesti bersih. Sepanjang peluang yang Allah bagi dalam hidup, bersihkan hati. Bersihkan hati supaya kita jadi ikhlas. Bila sampai masa untuk dihadapkan di hadapan Allah, hati kita menjadi hati yang penuh redha dengan ketentuan Allah. Bila sampai tahap demikian, turun malaikat. Malaikat sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Punca apa? Bersihkan hati. Bersihkan hati ni kena ada dengan zikir, dengan baca Quran,
dengan amalan, dengan kita duduk majlis ilmu, semua ni menjadikan hati kita bersih, yang akhirnya kita dapat nikmat keikhlasan, lalu Allah sediakan syurga dan kita tak akan menyesal bila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar inilah, mudah-mudahan malam yang baik yang kita lalui pada malam ini, sejam lebih dah saya bercakap ini. Saya nampak tuan-tuan dah betul tulang belakang 5 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan malam yang baik ini, pada saat penghujung tahun ini, mari kita sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan baki umur yang Allah bagi pada kita ni, kita telah memenuhi setiap masa-masa kita dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan diri kita daripada kemaksiatan. Biar kita penuh dengan husnul khatimah. Saat mana kita menghadap depan Allah, kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Sehingga kan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan yang baik yang akan datang nanti, ataupun kita berjumpa dalam syurga firdaus Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangnya umur kami ini ya Allah, sehingga kan malam ini kami datang ke rumah kamu ini ya Allah, untuk menunjukkan diri kami ya Allah, sentiasa mensyukuri di atas nikmatnya panjangnya umur kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami mendatangi rumah kamu ini tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami datang dengan 1001 masalah dalam hidup ini ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, agar kamu mendengar rintihan kami ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa kami ini ya Allah, agar kamu jadikan setiap langkah-langkah kami ini ya Allah meluaskan lagi kami untuk syurga untuk kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang menderita penyakit yang berpanjangan ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, agar kamu sembuhkanlah penyakit-penyakit yang sedang dideritai itu ya Allah, dengan keberkatan kehadiran kami ke majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami yang sedang dililit hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang ini ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu jadikan kedamaian dalam kehidupan kekeluargaan itu ya Allah. Rahmatilah rumah tangga mukmin itu ya Allah. Kamu jadikanlah kehidupan mereka dengan kehidupan sakinah ya Allah. Jauhkanlah kekeluargaan kami ya Allah dengan berantakan yang tak berkesudahan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamulah yang tahu apa yang terkandung di dalam hati sesama kami ini ya Allah. Ya Allah, setiap hajat yang baik yang terkandung di dalam hati itu ya Allah, kamu kabulkanlah ya Allah. Setiap hajat yang buruk itu ya Allah, kamu palingkanlah hajat-hajat itu ya Allah, supaya hajat yang buruk itu tidak terkena pada kami pula ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar disatukan hati-hati mukmin sesama kami ini ya Allah. Jauhkanlah permusuhan dan pertengkaran yang berpanjangan ya Allah. Jadikanlah kesatuan di kalangan setiap umat Islam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami diperintah oleh orang yang tidak beriman pada kamu ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami mereka yang saleh ya Allah, yang mentaati perintah kamu ya Allah. Pemimpin dalam rumah tangga kami ya Allah, pemimpin dalam masyarakat kami ya Allah, pemimpin yang berada dalam negeri kami ya Allah, pemimpin yang berada di dalam negara kami ini ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami yang boleh membawa kami ke syurga kamu ya Allah. Kamu jauhkanlah kami daripada pemimpin yang khianat ya Allah, pemimpin yang sering mengambil kesempatan di atas kelemahan rakyat ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat roh keluar daripada jasad kami ya Allah, bibir kami tidak henti-henti mengucap dan mengucap nama kamu ya Allah. Ya Allah, saat mana roh kami keluar daripada jasad kami ya Allah, terbaringnya kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis di badan kami itu ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah. Anak kami yang paling saleh yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah. Anak-anak kami yang akan menurunkan kami ke liang lahat nanti ya Allah. Dikala mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas rebaannya dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami didukung oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat pipi kanan dan pipi kiri kami ini dipeluk dan diciumnya ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami saat sebegitu ya Allah. Jadikanlah kerinduan kami ini ya Allah saat yang terindah di malam tama kami di barzah nanti ya Allah. Dipertemukan kami dengan mereka yang telah meninggal dunia di Illiyin ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, seketika dahulu kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguris hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Ampunkanlah kami di saat itu ya Allah. Ampunkanlah kami di saat itu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah hidup ini seringkali diuji dan diuji di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah yang menyebabkan solat kami tidak menjadi lagi khusyuk ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada doa-doa kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah kehidupan kami menjadi sebegini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sekejam mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah kecuali kepada kamu lah ya Allah. Ya akramal akramin birahmatika nastaghis. Ya akramal akramin birahmatika nastaghis. Ya akramal akramin birahmatika nastaghis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.